Okey, bab fungsi. Satu fungsi, kita tengok apa itu fungsi. 1.1, yang ni boleh salin. Fungsi dalam kehidupan seharian terdapat banyak kuantiti yang bergantung kepada satu atau lebih memboleh ubah. Teliti dan faham situasi yang berikut. Anda bekerja sebagai juruwang sambilan dan anda dibayar RM80 sehari. Jumlah upah yang diperoleh ditentukan oleh bilangan hari anda bekerja. Anda membeli durian di sebuah gerai jika harga sekilogram durian ialah RM8. Jumlah wang yang perlu anda bayar bergantung kepada jisim durian yang anda beli. Dalam matematik, situasi seperti ini ialah contoh-contoh bagi suatu fungsi. Daripada contoh ini, dapatkah anda nyatakan maksud fungsi? Kalau awak faham apa tu fungsi? Kalau kita tengok dekat sini. Kalau dia kerja, dia dapat bayar RM80 sehari. Yang ni dikata jika harga sekilogram durian RM8, jumlah wang yang perlu dibayar bergantung kepada jisim durian. Kalau 2 kilogram RM16. Kalau 10 kilogram RM80. Maksudnya kalau fungsi ni, kalau kita faham secara sepintas lalu berdasarkan situasi ni, dia bergantung. Itu maksud fungsi. Kalau dia bekerja sehari RM80. Kalau dia bekerja 2 hari RM160. Sama juga durian. Maksudnya dia bergantung. Okey, kita tengok menerangkan fungsi menggunakan perwakilan grafik dan tata tanda. Perhatikan graf Y sambungan 2X tambah 1 di sebelah. Hubungan antara nilai 1 pada paksi X dan nilai 3 pada paksi Y boleh ditulis sebagai 1 anak panah 3. Okay, tengok 1 dekat sini, 3 dekat sini. Itu bermaksud, kalau awak faham, ini graf. Ini point kat sini ni. Ini point kat sini ni. Kalau X 1, Y 3. So, ini menunjukkan bahawa 1 ialah unsur pertama dan 3 ialah unsur terakhir. Dalam hal ini, kita boleh nyatakan bahawa satu dipetakan kepada 3. Begitu juga dengan 3 dipetakan kepada 7, 5 dipetakan kepada 11. Tengok 3, 7, 5, 11. Dan seterusnya, setiap titik XY pada garis adalah berpadanan dengan pemetaan X kepada Y yang memetakan nilai X pada paksi X kepada nilai Y pada paksi Y. Hubungan antara sebahagian daripada pemetaan X kepada Y boleh diwakili oleh gambar rajah anak panah seperti di bawah ini. Okay, kita tengok dia buat gambar rajah anak panah. Set X ada nombor 1, 3, 5. Dia ambil daripada 1, 3, 5 dekat sini. Set Y dia 3, 7, 11. Dia ambil koordinat 3, 7, 11. Okey, jadi maka hubungan seperti ini dikenali sebagai fungsi atau pemetaan. Secara amnya, fungsi dari set X kepada set Y ialah hubungan khas yang memetakan setiap unsur X. Ni maksudnya unsur dalam set X besar kepada hanya satu unsur Y. Ni unsur kepada set Y besar. Setiap unsur X dalam set X dipetakan kepada hanya satu unsur Y dalam set Y. Okey, apa yang dimaksudkan dengan simbol ni? E ni ialah unsur lah. Maksudnya unsur. Maksudnya macam ni. Ni cikgu lukis. Okey, X besar tu maksudnya set X. Unsur tu maksudnya dalam ni. Okey, contoh kalau dekat sini 1, dekat sini 2, dekat sini 3. Jadi X kecil dekat sini ialah, kalau kita nak tulis, dia 1, 2, 3. Okey. Jadi X kecil ni bermaksud unsur. Dalam ni ada 1, ada 2, ada 3. Okay, sama juga dengan Y besar sini. Y besar maksudnya set Y. Kalau kita buat bulat, Y besar maksudnya set Y. Dalam ni ada unsur. Contoh 1, 2, 3. Jadi Y kecil sama dengan
kita buat dalam kurungan set 1, 2, 3. Itu yang dimaksudkan sebagai simbol ni. Ini maksudnya unsur. Okey. Seterusnya, jika F menandakan fungsi dari set X sama dengan 1, 3, 5 kepada set Y 3, 7, 11 yang ditakrifkan oleh F double dot 1 pemetaan kepada 3, F double dot 3 peta kepada 7 dan F double dot 5 peta kepada 11. Maksudnya kalau X1, Y3 itu maksud fungsi 1 kepada 3. 3, 7. Itu maksud dia 3, 7 dan 5, 11. Okey. Unsur 1 dikenali sebagai objek dan unsur 3 ialah image-nya. Okey, jadi awak diperkenalkan dengan perkataan objek dan image. Jadi dekat sini kalau dekat set X ni 1, 3, 5 tadi yang kita buat, yang awak tengok gambar tu, X ni 1, 3, 5 mesti dot . Okey, yang belah X ni nama dia ialah objek. Okay. Dipetakan kepada unsur Y. Kat sini ialah 3, 7, 11. Okey, dekat Y sini ialah image. Okey. Jadi benda baru yang diperkenalkan dengan oleh awak dekat belah kiri sini ialah objek, belah kanan ialah image. Begitu juga 7 dan 11. 7, 11 masing-masing ialah image bagi 3 dan 5. Ni belah sini ialah image. Mana-mana unsur X dalam set X ini yang dipetakan kepada satu unsur Y dalam set Y oleh Y sama dengan 2X tambah 1 ditulis dengan tanda tanda seperti berikut. Kita boleh tulis F double dot X kepada Y atau F dalam kurungan X sama dengan Y. Ini dan ini adalah benda yang sama. F double dot X peta kepada 2X tambah 1 atau F kurungan X sama dengan 2X tambah 1. Dengan X ialah objek dan 2X tambah 1 ialah image. Okey, dengar baik-baik tengok baik-baik. Kalau double dot tu kita boleh tulis kurungan. Anak panah kita boleh tulis sama dengan. Jadi F kurungan X sama dengan Y. Kebiasaan kita tulis yang ini. Kita jarang tulis anak panah. Tapi kalau awak tengok dalam soalan ada anak panah, dia sama dengan yang ini. Okey, tengok F double dot X kita boleh buat kurungan Fx. Ni anak panah ni dia akan jadi sama dengan 2X tambah 1. Okey, biasa kita buat yang ini. Okey, contoh 1. Adakah hubungan yang berikut suatu fungsi? Jelaskan. Okey. 2 ke 8, 5 ke 20, 6 ke 24. Hubungan ini ialah satu fungsi kerana setiap objek mempunyai satu image sahaja. Walaupun 22 tidak mempunyai objek. Okey, tengok. Sini objek. Sini objek. Sini image. Okay. Yang ni ada dia punya image. Yang ni ada dia punya image. Yang ni ada dia punya image. Yang ni walaupun dia tak ada objek, tak ada masalah. Dia adalah fungsi. Okay, soalan B, 4 pergi ke 2, 8 pergi ke 2, 18 pergi ke 3, 18 pergi 9. Hubungan ini bukan fungsi. Kerana tidak memenuhi syarat fungsi. Iaitu setiap objek hanya mempunyai satu image sahaja. Jadi kita boleh buat kesimpulan fungsi mesti ada satu image. Setiap objek hanya satu image. Jadi kalau sini 18 ni objek, dia pergi ke 3, dia pergi ke 9. Maksudnya dia ada dua image. Tak boleh. Dia hanya fungsi mesti hanya ada satu image sahaja. Jadi
B ni bukan fungsi. Yang ni ialah fungsi. Seterusnya soalan C. 1 pergi ke A, 3 pergi ke B, 7 pergi ke B. 9 dengan C tak ada. Hubungan ini bukan fungsi kerana tidak memenuhi syarat fungsi, iaitu setiap objek mesti mempunyai satu imej sahaja. Macam tadilah. Perhatikan 9. Okay, 9 tidak mempunyai imej. 9 dia tak ada imej. Jadi dia bukan. Dia mesti ada satu imej. Okay. Last sekali soalan D. A pergi ke 4, B pergi ke 4, C pergi ke 12. Hubungan ini ialah fungsi. Tu dia fungsi. Kerana setiap objek mempunyai satu imej sahaja walaupun unsur 10 tidak mempunyai objek. Okay, jadi kesimpulan dia awak hafal yang ni. Fungsi mesti ada satu imej. Okay, tengok macam ni. Dia ada satu imej. B, dia ada 4 imej dia. A, dia ada 4 imej dia. Okay, macam ni 1, dia ada A imej dia. Kalau 3, dia ada B imej dia. Kalau 7, dia ada B imej dia. 1 je kan. 9, dia tak ada imej. Jadi dia bukan fungsi. Okay, lagi sekali cikgu ulang yang B. 4, 2 imej dia. Okay, 8, 2 imej dia. Okay, betul. 18, 3 imej dia. 9 imej dia. Jadi 2 imej dia. Jadi bukan fungsi. Dia mesti hanyalah satu imej. Okay, pocket matematik. F double dot X sama dengan 2X tambah 1 dibaca sebagai fungsi F memetakan X kepada 2X tambah 1. Fx sama dengan 2X tambah 1 dibaca sebagai 2X tambah 1 ialah imej bagi X di bawah fungsi F, atau fungsi F bagi X ialah sama dengan 2X tambah 1. Kita baca fungsi F bagi X sama dengan 2X tambah 1. Okay. Seterusnya kita tengok yang ni kena salin nota-nota yang kat atas tu semua kena salin. Salin ringkasan. Okey, seterusnya bagaimanakah kita dapat menentukan bahawa graf bagi suatu hubungan ialah fungsi? Apabila diberi suatu graf, kita boleh menggunakan ujian garis mencancang untuk menentukan sama ada graf tersebut ialah fungsi atau bukan. Jika garis mencancang memotong graf hanya satu titik, maka hubungan itu bukan fungsi. Sebaliknya, jika garis mencancang itu tidak memotong mana-mana titik pada graf atau memotong lebih daripada satu titik, maka graf itu bukan fungsi. Okey, kita tengok graf H ialah fungsi. Okey, kita contoh cikgu bagi titik dekat sini. Kita tengok dekat sini. Contoh cikgu bagi sini, titik dia ialah negatif 2. Y dia kosong. Betul? Kalau sini cikgu bagi titik dekat sini. X negatif 1. Y dekat sini ialah 1. Jadi dia jumpa negatif 1 dengan 1. Okey, contoh dekat sini. X dia ialah kosong. Y dia ialah 2 contoh. Jadi dia jumpa kosong dengan 2. Sama juga dengan sini. Contoh cikgu bagi hujung sekali. X dia ialah 5. Y dia ialah contoh 7. Jadi 5, 7. Jadi dia berjumpa dengan nombor yang berlainan. 5 objek, 7 imej. 1 kosong objek, 3 imej. Jadi dia adalah fungsi untuk graf straight, garis lurus. Okay, kita tengok yang ni pula. Kalau dekat sini, contoh cikgu bagi dekat sini nilai dia X1. Bawah sini ialah sini dot sini. Negatif 1. Atas sini dot 1. Jadi dekat sini, dekat point sini, 1 ni dia berjumpa dengan negatif 1, dia berjumpa juga dengan 1. Tengok ni.
Jadi kalau graf yang bulat macam ni, dia adalah bukan fungsi. Sebab dia ada lebih daripada satu image. Tengok, satu dia berjumpa dengan negatif satu, dia berjumpa dengan satu, dia berjumpa dengan dua image. Okey, contoh 2 perlu salin. Antara graf berikut, yang manakah menunjukkan fungsi? Okey, kita tengok graf ni dengan graf ni. Graf A, graf ini ialah satu fungsi kerana apabila diuji dengan garis mencancang, garis itu memotong graf hanya pada satu titik sahaja. Kecuali pada X sama dengan 1 yang tidak memotong mana-mana titik pada graf. Jadi dia adalah fungsi. Okey, seterusnya soalan B. Graf ini ialah suatu fungsi kerana apabila diuji dengan garis mencancang, garis itu memotong graf hanya pada satu titik sahaja. Okay, sama lah juga yang tadi. Contoh dekat sini, cikgu bagi negatif 3. Okay. Dia jumpa dekat sini. Okay, contoh sini. Sini 5. Dia negatif 3, 5. Titik-titik yang jumpa dekat sini semua titik yang berlainan. Jadi dia adalah fungsi. Last sekali C. Contoh kita bagi dekat sini 4. Okay, kita dot. 1 point dekat sini. Dot. 1 point dekat sini. Okay. Sini 2. Sini negatif 2. Jadi 4 jumpa 2, 4 jumpa negatif 2. Graf ini bukan fungsi. Bukan. Kerana apabila diuji dengan garis mencancang, garis itu memotong 2 titik pada graf. Okey, boleh. Seterusnya, perhatikan graf contoh 2A. Graf contoh 2A. Okey, yang ni lah. Graf contoh 2A tadi. Graf tersebut ialah graf bagi fungsi fx sama dengan x per x tolak 1. Jadi yang ni graf atas dengan bawah ni kita panggil graf salingan ataupun graf pecahan. Dia ada satu kat atas, satu kat bawah ni. Fungsi dia ialah x per x tolak 1. Daripada graf dalam rajah 1.1 kita dapati bahawa X dibetakan kepada 1 iaitu X menghampiri 1 dari sebelah kiri. Fx menghampiri negatif infinity iaitu nilai Fx semakin berkurang tanpa sempadan apabila X menghampiri 1 positif iaitu X menghampiri 1 daripada sebelah kanan. Fx menghampiri infinity iaitu Fx semakin meningkat tanpa sempadan. Keadaan ini bermaksud graf hanya menghampiri tetapi tidak menyentuh garis X sama dengan 1. Jadi fungsi ini ialah fungsi tidak tertakrif pada X sama dengan 1. Perhatikan pula graf contoh 2B. Yang ini graf contoh 2B. Graf tersebut ialah graf bagi nilai mutlak. Nilai mutlak maksudnya dia Fx sama dengan modulus X tambah 1. Mutlak tu maksudnya dia sentiasa positif, dia duduk kat atas. Ungkapan nilai mutlak ialah X modulus. Ni kita panggil sebagai modulus. X modulus. Modulus ni dia akan jadi sentiasa positif. Contohlah. Kalau X tu, okey, cikgu tunjuk contoh kat sini. X ialah nilai berangka bagi X dan ditarifkan oleh X modulus sama dengan X jika X lebih besar daripada kosong, ni lebih besar. Negatif X jika X lebih kecil daripada kosong. Jadi, okey, contoh kita ganti. Apabila X sama dengan negatif 2. Jadi, bila kita moduluskan negatif 2, dia akan jadi negatif 2, positif 2. Ingat modulus ni semua benda yang modulus akan jadi positif. Okey, dan apabila X sama dengan 2, kita ambil nilai yang positif. Jadi, modulus 2 pun sama dengan 2. Jadi, ingat baik-baik. Kalaulah dia negatif, dia akan jadi positif. Itu maksud dia. Jadi, fungsi yang ditakrifkan oleh Fx sama dengan X modulus. Eja modulus macam ni. Modulus. Okey. Mempunyai graf berbentuk V dengan bucu pada kosong-kosong seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.2. Modulus X dibaca sebagai modulus bagi X. Okey, poket matematik berdasarkan rajah 1.1 dulu. X menghampiri 1 negatif bermaksud X menghampiri 1 daripada sebelah kiri pada graf. Ni, daripada sebelah kiri pada graf. Fx sama dengan X per X tolak 1. X lebih kecil daripada 1. X1 positif bermaksud X menghampiri 1 daripada sebelah kanan. 1 daripada sebelah kanan. Menghampiri 1 daripada sebelah kanan. Itu maksudnya.
fx sama dengan x per x tolak 1, x lebih besar daripada 1. Okay, kita tengok contoh 3 yang ni berkena salin. Berdasarkan rajah di sebelah, tulis hubungan bagi fungsi g menggunakan tata tanda fungsi. Tata tanda untuk fungsi tersebut ialah g daripada x betul kepada x kuasa 2 atau gx sama dengan x kuasa 2. Biasa kita tulis yang inilah, gx sama dengan x kuasa 2. Cikgu tak galakkan awak tulis yang double dot dengan nak panah ni. Cikgu galakkan awak tulis gx sama dengan x kuasa 2. Macam mana kita tahu tu? Okey, kita tengok ini x. Okey, ini fungsi g. Jadi negatif 3 nak jadi 9. Negatif 3 nak jadi 9 macam mana? Negatif 3. Negatif 3 kuasa 2. Betul. 2 nak jadi 4 macam mana? 2 kuasa 2. 3 nak jadi 9. 3 kuasa 2. 5 nak jadi 25. Jadi 5 kuasa 2. Jadi sebenarnya yang ni negatif 3, 2, 3, 5 ni ialah x. Ini, okay, cikgu buat kurungan semua. Ini semua ni ialah x. Jadi fungsi dia ialah gx sama dengan x kuasa 2. X tu cikgu ambil daripada mana? Daripada kurungan ni ialah x. Ni kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Cikgu keluarkan kuasa 2. Gx ni cikgu ambil daripada mana? G ni daripada sini. Nama dia ialah fungsi g. Okey. Seterusnya, latih diri 1.1. Awak buat. Nyatakan sama ada hubungan yang berikut ialah fungsi atau bukan. Beri alasan anda. Yang ni buat. Nombor 2 pun buat. Nombor 3 pun buat. Jadi boleh tanda homework muka surat 5 dan muka surat 6. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Nanti next class kita sambung subtopik seterusnya.